Procos Part 1 by Reza Nasir. Ini adalah slide daripada hasil tangan saya yang saya buat untuk menyenangkan orang belajar lah. Sebenarnya dia e-book, dia bukan slide tau, dia hanyalah satu e-book. Dan ini adalah part 1 iaitu daripada basic, ni daripada basic lah. Dan kita tengok untuk group Brotherhood of Traders dan Profito, broker Profito. Jadi kita mulakan. Sebelum tu, siapa yang belum ada account trading, pastikan ada account trading bersama Profito, ataupun kalau guna Traders Republic, guna MFM Securities. Tapi kita lebih, macam saya menggunakan Profito. Dan kita daripada group Brotherhood of Traders. Untuk MFM, kita menggunakan Traders Republic punya group. So kita tahu malam ni gabungan antara Brotherhood of Traders dan Traders Republic. Jadi, sebelum tu kita akan cerita tentang asas trading dunia forex. Jadi pro trader dalam 2 minggu. Okey, macam mana nak jadi pro trader dalam 2 minggu? Dia adalah daripada hasil apa yang kita belajar malam ini. Itu maksudnya ini adalah foundation ataupun asas yang paling perlu diberi perhatian. Maksudnya kalau dapat master asas malam ni, insya-Allah apa teknik sekali pun kita tengok kat Instagram ke dekat Telegram ke, insya-Allah boleh kita mahir dalam teknik-teknik tu. Kalau kita boleh dapat dan faham asas pada malam ini. Sebab kebanyakannya saya akan cerita tentang common knowledge. Common knowledge tu maksudnya apa itu forex, apa itu candlestick, apa itu pergerakan market, dan basic pula dipanggil sebagai asas pergerakan sebenar trade forex lah, dan cara nak trade sebenar-benarnya. Okey, kita mulakan dengan pengenalan dahulu. Apa itu forex? Macam biasa, apa itu forex? Forex adalah dinamakan sebenarnya, kalau bahasa orang kata nama sebenar dia, foreign exchange ataupun penukaran mata wang asing. So forex ni dia ada physical forex dan dia ada online forex. Macam kita sekarang ni, kita buat online forex ataupun dikenali sebagai spot forex. Okey, spot forex ni adalah yang kita buat ni secara online saja, bukan physical. Pergi money changer, tukar duit USD ke euro ke, bukan. Malaysia ringgit ke USD ke, itu dipanggil sebagai physical forex. Sekarang ni kita menggunakan spot forex. Jadi spot forex ni dia adalah ada chat BOT community, salah channel ke? BOT community itu adalah kami punya, sekarang ni Traders Republic dia tumpang kita punya kelas Brotherhood of Traders punya kelas BOT. Mak Hero boleh ni boleh check dengan introducer masing-masing. So sebagai contoh USD/JPY, contoh dia USD ni adalah mata wang dan Japanese yen pun mata wang. So dalam forex ni dia tak ada satu, dia tak ada single. Dia macam kita tahu USD je, tak ada. Okey, sebagai contoh saya buka kita punya whiteboard dulu. Nampak ke whiteboard kita malam ini? Nampak ke whiteboard ni? Nampak tak? Jom tu nak tahu juga. Adakah abang-abang semua nampak? Alright, kalau nampak, kita cerita dulu pertama apa itu forex. Kita cerita sebelum apa itu forex, dipanggil sebagai global online market. Kita cerita benda ni dulu. Nampak macam wow, dahsyat. Tapi sebenarnya benda ni adalah satu topik yang besar, global online market. So global online market tu apa? Kita ambil dulu warna merah lah, baru semua nampak kan? Okey, nombor satu yang kita tahu global online market ni adalah, nombor satu adalah stocks ataupun saham, international stocks ataupun global stock, stok di luar daripada Malaysia. Contoh dia kita tahu Facebook, Google, apa lagi? Ada Alibaba kan, Tesla. Favorite saya McDonald,
Pepsi dan macam-macam lagi. Dan nombor 2 adalah dipanggil sebagai forex. Forex ataupun dipanggil sebagai contoh bawah forex. Yang kita tahu forex ni mata wang USD, kita ada euro, dia ada Japanese yen, apa lagi? Ada New Zealand dollar, ada Australian dollar dan bermacam-macam lagi mata wang yang ada. Dan paling favorite bagi saya Malaysia Ringgit, MYR. Malaysia Ringgit. Itu dalam forex. Nombor 3 yang penting dipanggil sebagai commodities. Ni saya cerita yang besar-besar saja sebab banyak lagi bawah global online market. Contoh dia cryptocurrency semua ada. Bonds, ETF dan bermacam-macam lagi. Tapi kita cerita benda yang paling besar je lah. Antara tiga ni paling besar. Commodities contoh macam gold, silver, apa lagi? Ada koko, ada corn, ada ni lah jagung dan ada apa lagi? Minyak, oil. So, commodities ni pula adalah apa sahaja bahan daripada perut bumi. Maksudnya keluar daripada perut bumi, kita pun boleh trade. Macam contoh boleh trade gold, silver, koko, semua pun boleh. So commodities ni kategori apa saja bahan yang daripada perut bumi. So sebagai contoh, apa persamaan antara stocks, forex dan commodities ni? Okey, persamaan dia simple. Kalau kita belajar malam ni tentang nak trade forex, kita boleh trade nombor 1 dan nombor 3 juga. Sebab perkara nak trade tu, cara nak trade sama sahaja. Sebab benda ni semua melibatkan graf dan pergerakan ataupun cara membaca graf tu yang sama. So tak ada masalah kalau kita belajar pasal forex malam ni. Mana tahu esok lusa nak trade commodities dengan stock pula, boleh sahaja. Hanya perlu mantapkan cara pembelajaran pada malam ini. So, faham tak apa baru saja saya explain tadi? Minta apa orang kata respon sikit. Tak respon sikit. Alright, faham. Yang lain ada yang tak faham tak? Tu soalan paling penting. Ada yang tak faham ke? Faham. Alright. Cantik. Okey, jadi kalau semua faham, saya teruskan lagi. Ni saya punya ni. Okey, sebagai contoh kita tengok dekat sini. Kita tengok balik. Okey, sebagai contoh macam kita tengok pada forex USD/JPY. Nampak ni? USD/JPY sama je dengan benda ni. Maksudnya 1 USD bersamaan 107.715. Inilah benda yang kita trade. Sebagai contoh, apa maksud dia lebih mendalam? Dia adalah seperti ini. Contoh ya. Dalam forex, kita cerita pasal forex Forex. Okay, dalam forex dia ada USD, mata wang USD, ada euro, ada pound, ada Japanese yen, ada Australia dollar, ada New Zealand dollar dan bermacam-macam lagi mata wang. Malaysia ringgit lah. Tak habis juga dengan Malaysia ringgit. Okay. So itu adalah mata wang yang ada di dunia ni. So dalam forex yang kita nak trade ni dipanggil spot forex, dia ada dipanggil sebagai pair. Okay, pair ni apa? Sebagai contoh, kita tengok, kita ambil contoh satu, Euro/USD ataupun GBP/USD, USD/JPY sebagai contoh. Dan kita lihat di sini, maksud Euro USD ni ataupun dia ada beberapa jenis cara dia punya nama. Contoh Euro USD, dia ada Euro USD pun ada, Euro versus USD pun ada. Benda yang sama juga. Jadi maksud dia adalah 1 euro bersamaan berapa USD. Contohnya 1 euro bersamaan 1.35550 USD sebagai contoh. Itulah maksud Euro/USD. Maksudnya di depan ni, yang currency di depan ni, yang depan ni adalah satu. So macam GBP USD,
1 pound berapa USD. Macam itulah maksud dia. Dia umpama USD slash MYR. 1 USD bersamaan berapa Malaysia ringgit. Sekarang RM4, contohlah 25 sen Malaysian ringgit. So benda ni yang kita trade sebenarnya. Dia naik atau turun, kita trade. Benda itulah kita akan tengok benda tu naik ke turun ke. Kita untung atas kenaikan ataupun kejatuhan dia. Itulah dipanggil sebagai market dua hala, pasaran dua hala. Kita boleh untung bila dia naik ataupun kita boleh untung bila dia turun. Saya akan cerita lebih lanjut macam mana kita boleh untung bila dia naik dan bila dia turun. Jadi sebelum tu nak tahu faham tak dengan apa yang baru saya explain ni? Faham ke? Faham, alright. Yang lain, alright. Jadi kita tengok. Okey, cantik. Kalau faham, kita teruskan lagi kita punya kelas. Kita pergi dekat screen. Okey, jadi nampak saya punya ni. So sebagai contoh, kalau kita nak lebih tahu lebih lanjut tentang Forex ni adalah satu ataupun pasaran yang sangat besar. Sekarang ni, yang gambar ni lebih pada gambar yang lama. Kalau sebenarnya transaksi satu hari Forex ataupun nilai perniagaan Forex pada satu hari adalah 5 trilion, 5T. 5 trilion dolar, bukan ringgit dolar. Jadi memang sangat besar. Jadi bila kita tengok 5 trilion tu, kalau kita dapat 0.0001 daripada nilai 5 trilion tu, dah berapa juga kan? Tapi pastikan sebelum kita nak trade ke apa, kita kena faham yang Forex ni adalah high risk ataupun pasaran yang laju. Senang cerita laju lah. Berbanding kalau ni New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange dan London Stock Exchange, dia merupakan macam bursa saham Malaysia lah. So ni untuk US, ni untuk Japan ataupun Tokyo, ini untuk London. So nilai dia sangat jauh berbeza berbanding Forex. Forex sampai trilion. Kalau New York ataupun pasaran saham yang lain hanya bernilai bilion pada satu hari. So senang cerita, kalau secara kasarnya explanation je, Forex ni adalah high risk dan dia laju berbanding saham. Itu sahaja. Okey, kita teruskan lagi. Benda ni hanya common knowledge. Okey, benda ni pun kita tak perlu nak cerita. Okeylah, kita cerita serba sedikit. Yang paling besar dalam currency dalam Forex adalah USD dan itulah yang banyak memberi keuntungan dan kerugian pada kita sebenarnya. Depend pada kita punya ilmu dalam trading. Maksudnya kalau kita mahir, banyaklah USD tu memberi untung dan memberi benefit pada kita. So, bila kita cerita pasal USD, contoh dia ada dua jenis. Kan? Dia ada dua kategori. Kita nak tahu pasal pair ni. Currency pair. Kita nak cerita pasal currency pair. Nombor satu dipanggil major pair dan lagi satu dipanggil sebagai minor pair. Major pair ni adalah mata wang yang beramai orang guna. Contohnya beramai berdagang dengan pair-pair itu. Contoh dia, pair-pair yang ramai berdagang banyak melibatkan USD. Nampak tu? USD, 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 USD dan USD. So major pair ni mesti ada USD. Baru dilengkap, dikategorikan sebagai major pair. Minor pair pula banyak currency yang tak ada USD. Simple je. Minor pair banyak yang tengok macam Euro Swiss francs, Euro pound, Euro Canadian dollar, Euro New Zealand. So itu currency yang minor. Major yang melibatkan USD sahaja. Jadi apa beza major dan minor pair? Major pair ni senang cerita ramai yang dagangkan. Maksudnya bila ramai dagangkan, lagi lajulah pergerakan market tu. Kalau minor maksudnya tak ramai yang berdagang pair-pair tu. Maksudnya tak ramai lah. Lembab sikit lah senang cerita. Begitulah cerita dia. So,
Faham ke dengan apa yang baru saya explain ni? Kalau faham, kita teruskan lagi. Faham, alright. Jadi kita teruskan lagi. Oh, ni tak perlu. Okey, kita tak perlu cerita. Okey, kita pergi pula kepada apa itu forex dalam bahagian trading session. Sesi berdagang. Bila kita nak berdagang? Itu paling penting. Bila waktu kita nak berdagang? Waktu yang terbaik sebenarnya dalam forex ni dia ada 4 waktu sebenarnya. Kan? 4 waktu yang major. First adalah dipanggil sebagai, kita tengok sini, Tokyo. Sekejap, alamak tak nampak. First Tokyo, nampak tu? Tokyo session. Sesi Tokyo, sesi London dan sesi New York. Lagi satu sebenarnya saya lupa nak tulis, sesi Euro. Euro session. Bila Euro session, kita tahu untuk sesi Tokyo tu kita cerita dulu pada waktu ni. Nampak GMT plus 8 iaitu waktu Asia Kuala Lumpur. Jadi kita bercerita ini pada pukul 7 pagi punya cerita. Nampak ni 7. 7 ni bermaksud 7 pagi waktu Malaysia. Di situlah waktu Tokyo Open buka. Tokyo Open ni maksud dia bank-bank di Tokyo diorang start beroperasi. Itu je. Session, trading session ni adalah bila waktu-waktu bank-bank Tokyo Open kalau pukul 7 pagi. Jadi dia buka pada pukul 7 pagi, diorang pun berdagang. Tak kisahlah diorang trade pair apa ataupun currency apa, ramai yang ingatkan bila Tokyo Open diorang akan trade currency ataupun mata wang yen, bukan. Dia sebenarnya dia ikut diorang nak untung juga. Diorang akan trade USD, pound semua sama sahaja. Dia tak ada beza. Diorang akan masuk kerja pada pukul 7 pagi. Waktu tu market dah start bergerak sikit. Dan selepas itu pukul 1 pagi nampak ni, 1 pagi pula, 1 petang. Pukul 1 petang akan bermulanya Euro session. Euro session dia tak tulis kat sini. Sebab Euro kan besar, Europe. So dia start pukul 1 petang. Pukul 3 petang bukanya London session ataupun sesi London. Dan sampailah pukul 8 malam akan bukanya New York punya session. Maksudnya traders-traders atau bankers-bankers New York melakukan kerja mereka. Jadi kita lihat dekat sini daripada pukul 8 sampailah malam sikit pukul 1, 2, 3, 4 pagi dia akan buka. Tapi sebenarnya siapa nak tahu tips bila waktu terbaik nak trade? Siapa nak tahu? Nak tahu saya bagi tahu. Kalau tak kita teruskan. Cuba minta respon sikit. Yes, ramai lagi. Come on, kita ada 36 orang ni. Saya. Okey, ni yang best ni. Okey, terbaik audience kita. So, sebenarnya paling cantik adalah pukul 11 pagi sampai pukul 11 malam. Itu saja waktu kita nak tengok market. Senang cerita, bila kita tengok market daripada 11 pagi sampai 11 malam sahaja dan tunggu waktu-waktu terbaik, dia memberi peluang untuk kita trade. Bukan kita buka chart je, kita buka graf terus nak buy atau sell. Tak. Maksudnya 11 pagi tu kita intai peluang. Ada tak penunjuk ataupun direction, aku nak naik ni, aku nak turun. Itu sahaja sebenarnya. Tak perlu kita buka terus nak trade. Dan cara nak tengok penunjuk tu semua kejap lagi saya akan explain. Jadi sebelum tu saya nak tanya, faham tak? Ingat 11 pagi sampai 11 malam sahaja waktu terbaik untuk trade. Kalau lagi bagus kita trade 1 jam sebelum open. Maksudnya pukul 1 dah boleh trade dah. Pukul 3 pun dah boleh trade. Kan? Time ni paling cantik kan? Set ini kalau siapa dapatlah kan. Lepas tu sebelum New York Open, 1 jam sebelum New York Open, itu waktu-waktu yang cantik untuk kita intai peluang. Okey, kalau faham kita teruskan lagi. Inilah yang orang kata sesi pips dan lots. Okey, kita cerita dulu bab berkenaan pips. Pertama sekali, nampak whiteboard saya
Nampak whiteboard, saya akan cerita pasal pips. Sebagai contoh, kita ambil Great Britain Pound. Sekejap kita tengok. Okay, GBP/USD sebagai contoh. Kita ambil harga, katakanlah maksudnya 1 pound bersamaan berapa USD turun. Contohnya 1 point. Sekejap kita tengok. Okay, jadi 1 point. Katakanlah 2, 3, 4, 5, 0 sebagai contoh. So, 1 pound bersamaan 1.23450 USD. Okay. Jadi, macam dalam saham yang kita tahu, dia mengikut 1 point, 1 point, 1 point dan point. Tapi kalau dalam forex, kita tak pakai point. Ada jugalah kita pakai point. Cuma nak kena faham, dalam forex kita pakai pips. Okay, yang paling kanan tu, ini kategori dia sebagai point. Point. Yes, point. Jadi, selepas tu second last dia ataupun di sini saya buat warna biru lah. Baru nampak clear sikit. Okey. Di sini pula ini dipanggil sebagai pips. Sebagai contoh, harga 1.23450 sebagai contoh pergerakan pips adalah second last. Ingat second last. Kalau dia naik 3 pip, pergerakan naik 3 pip, 1.23480. Betul tak? Pips ni adalah cara kita nak ukur pergerakan ataupun harga tu naik atau turun. Kita nak tahu nombor tu naik turun berapa banyak. Sebagai contoh, tiba-tiba dia turun, ini harga kita beli, kita buy. Kita beli pada harga ni, tapi dia turun. Tiba-tiba dia turun 2 pip. So, harga kita rugi 2 pips. 1.23430. So ingat second last itu adalah kategori pips dia. So faham ke berkenaan pips ni? Pips ni adalah cara kita nak melihat ataupun mengetahui pergerakan market lah, nak cerita. Okey, faham So selepas saja berkenaan pips ni, kita nak cerita tentang lot. Lot ni contoh dia lots. Lot ni dalam trading, okey sebelum saya nak cerita pasal lot, lupa saya nak cerita. Kita buka MT4 kita. Nampak MT4 kita di sini. Kita lihat di sini ada MT4. Dan kita lihat sekarang ni, kita lihat di sini nampak tu ada market view. Nampak di atas ni ada satu lambang ni, lambang anak panah atas dan bawah. Kita lihat di sini adalah mata wang yang ada ataupun pair yang ada. Sebagai contoh kita lihat dekat sini GBP/USD. So kita nak ambil GBP USD contoh. Kita ambil dulu. Kita tekan kanan dan kita pergi chart window. Dan ini adalah graf GBP USD. So sebagai contoh, kalau kita nak faham, nampak GBP USD tu? GBP USD. Bermaksud 1 pound bersamaan berapa? So sebagai contoh, kita lihat dekat sini ada harga-harga ni, nampak tu? So ada pula line putih ni. So line putih ni adalah harga terkini yang ada. So harga terkini apa? Kalau kita tengok dekat sini, kita pilih balik. Di sini adalah chart GBP/USD, maksudnya 1 pound GBP, Great Britain Pound bersamaan, ini adalah harga terkini dia untuk 1 pound bersamaan berapa USD. Sekarang ni 1 pound bersamaan 1.41574. So itulah maksudnya GBP/USD. Ini adalah graf Great Britain Pound/USD. So ini adalah harga terkini dia. Nampak tu yang putih tu. Ini chart live ataupun di tengah berjalan secara live. So ini harga terkini. Jadi pergerakan yang kita nak tahu dia adalah menurun atau menaik berapa pips sebagai contoh.
Okey, sekejap lagi kita cerita lebih lanjut. Sekarang ni saya nak tunjuk something dulu. Kita pergi dekat new order ni. Okey. Kalau kita nak trade, kita nak buy atau sell, sekarang ni kita tengok ada simbol. Nampak simbol tu? Simbol dia adalah ataupun produk yang kita nak trade adalah GBP USD, British Pound versus USD. So ini adalah harga terkini. Contoh kita nak beli atau jual. Volume ni adalah lot. Lot ni saya akan cerita sekejap lagi. Take note volume tu adalah lot ataupun slash lot, L-O-T. Alamak, terbalik saya punya ni. Okey, tak apa. L-O-T. So, dia ada buy dan dia ada sell. Okey, kita ambil lot dan volume tu dulu. Kita pergi balik dekat kita punya whiteboard. Okey, sebagai contoh lot. Kalau dalam forex, cost lot ataupun slash volume tu, slash volume nama dia adalah 0.01 yang kita nampak tadi mewakili 10 sen. Kalau kita tahu 10 sen USD. Kalau 0.10 bersamaan 1 dolar USD. 1.00 bersamaan 10 dolar USD. So maksudnya kalau kita buy ataupun kita sell, kita kena pilih dulu berapa lot. Maksudnya satu lot ni mewakili satu pips. Paling senang kalau nak faham. Maksud dia di situ. Sebagai contoh, kalau kita buy, kita belilah, kita buy pound, GBP slash USD. Kita beli. Pada harga 1.4, berapa sekarang? 1.41550. 41550. Okey, ini adalah harga GBP USD kita beli. Kita beli dengan size lot 0.10 iaitu bersamaan 1 dolar USD 1 pip. So kita beli dan tiba-tiba dia naik 3 pip. Contoh 3 pip. Jadi 1.41580. Betul tak harga yang saya tulis ni? Ada yang tak setuju dengan harga saya tulis ni? Setuju ke dengan harga ni? Maksudnya dia naik 3 pip, inilah harga dia. Setuju tak? Setuju, sebab di situlah second last adalah pips, dia naik 3 pip. So di sini tambah lagi 3 pips. Jadi bila kita beli pada lot 1.00 ataupun 0.1, maksudnya satu pips mewakili 1 dolar. Dia naik 3 pips, kita untung 3 dolar. Itulah dipanggil lot size ataupun volume. Kalau dia turun, andai kata dia turun 5 pip, dia turun 5 pip, kita akan kerugian 1.41500. So kita rugi 5 pips, negatif 5 dolar lah. Semua bergantung pada nilai volume kita tu. Dia ada persamaan lah. Kalau kita untung 10 pip, kita untung 10 dolar. Depend pada lot atau volume yang kita tekan. Okey, faham ke semua? Kalau faham, kita teruskan lagi. Banyak lagi nak buat. Ada lagi ke? Semua faham. Alright, kalau semua faham, kita teruskan lagi. So, kita cerita pula nombor 2. Ini siapa nak tahu? Kenapa ada buy, ada sell? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Contoh kita ada buy dan kita ada sell. Macam saya cakap tadi, bila kita ada buy dan sell, forex dia ada dua harga, maksudnya market dua hala orang kata. So, bila kita trade forex ni, kalau kita trade GBP slash USD, so kita boleh untung bila dia naik ataupun dia tengah turun, dia boleh untung. Itulah dipanggil sebagai market dua hala. Sebagai contoh,
pound dan USD. Kalau kita tengok pound dan USD, contoh GBP USD, kalau kita beli, kita membeli pound. Kalau kita buy, kita membeli pound. Senang cerita. Kalau kita sell, kita umpama membeli USD. Itulah dia punya persamaan dia. Sebab tu orang cakap, kalau kita nak jual, jual apa? Sebenarnya, kita membeli USD berlawanan dengan pound. Itu sahaja. Kalau pair tu, kita beli pound. Kalau kita sell, kita beli USD. Itu sahaja maksud dia. Sebab tu kita boleh untung dua hala. Kita beli, kita tengok pada yang depan, contohnya Euro USD. Euro/USD. Kalau kita beli, kita membeli Euro. Kalau kita sell, kita membeli USD. Itulah maksud dia. Okay, faham ke? Faham ke? Okay, kalau faham, kita teruskan lagi. Faham? Yang lain faham ke? Kalau faham, kita teruskan lagi. Faham? Alright, yang lain? Okay, ada yang tak faham tak? Itu persoalan yang paling penting. Ada yang tak faham ke? Kalau tak faham, kita ulang balik. Kalau faham, kita teruskan lagi. Okay, nampak gaya semua faham dan kita teruskan lagi kita punya kelas. Kita teruskan dengan apa tadi? Okay. Pips dan lots kita dah cover. Dan kita nak cerita apa itu candlestick. Okay, candlestick ni adalah cara kita nak membaca market tu nak naik ke turun. Kalau kita tengok sekarang ni, dia ada dua jenis candlestick. Yang pertama, ini selalunya warna hijau. Ni hijau tau. Dan ini warna merah. Tapi tak tahu kenapa gambar ni, saya pun tak ingat kenapa saya letak warna putih dan hitam. Tapi tak apa. Ini kita ambil warna hijau. H je lah saya letak. Dan yang ini warna merah. So, bila hijau ni ataupun dipanggil sebagai bull. Lembu jantan. Bull B-U-L-L. Kalau merah ni dipanggil bear ataupun beruang. Kalau kita tengok di gambar rajah di kanan ni, nampak tu gambar ni. Yang hijau ni dipanggil sebagai bull ataupun lembu jantan, bull. Kalau yang merah ni dipanggil sebagai bear. Itulah maksud dia. Bull dan bear punya market. Jadi kita lihat pada chart kita, saya nak tunjuk sikit. Okey, kalau kita lihat dekat sini, nampak chart saya. Bila kita tengok GBP USD, kalau senang cerita, kita tengok, kita ambil color lain lah, asyik merah je. Okey, kita ambil color lain. Okey, sekarang ni pair GBP, Great Britain Pound /USD sebagai contoh. Great Britain Pound /USD. Kalau kita tengok dekat sini ada warna hijau, nampak hijau, hijau, hijau. So hijau tu menunjukkan sebenarnya pound tu tengah kuat. Kalau dia naik maksudnya tengah kuat pound. Yang hijau pound. Ingat yang depan dia, yang nombor satu depan dia yang adalah bull ataupun yang hijau tu adalah yang di depan ni. Kalau Euro USD, Euro/USD. Kalau Euro USD punya pair, yang depan ni adalah Euro, yang hijau adalah Euro. Yang merah ni adalah USD ataupun yang belakang ni. Sebab tu kita boleh untung dua hala. Kalau maksudnya sekarang, kita tengok merah lebih banyak daripada hijau. Maksudnya USD tengah kuat. So kalau USD tengah kuat, kita sell lah. Itu je maksud dia. Kalau macam hijau ni tengah kuat, maksudnya pound tengah kuat. Great Britain Pound tengah kuat. So, apa kita nak buat? Kita buy lah. Itu sahaja maksud dia. Kalau kita tengok di sini. Faham ke? Maksud saya tadi hijau merah ni. Kalau faham, sebelum tu saya nak cerita lagi satu benda. Kita tengok dekat atas ni, nampak tu. Ada MN, ada W1, ada daily, ada H4, ada H1, M30, M15, M5 dan M1. So apa benda nombor-nombor ni? Ada MN, W1, D1 ni. Sebagai contoh saya tekan MN.
Okay, kalau kita tekan MN ni, maksud dia satu batang candlestick ni, ni satu batang ni satu batang dia panggil candlestick. So kita boleh tukar juga berupa line ataupun candlestick. Dan kita lihat dekat sini, satu batang candlestick, satu batang dan beberapa batang lagi candlestick. Contoh satu batang candlestick ni mewakili satu bulan. Kalau kita tekan MN ni, nampak tu. Tekan MN tu, nampak tu. So satu candlestick ni mewakili satu bulan. Kalau tekan weekly, satu batang candlestick ni mewakili satu minggu. Dan tips, tengok yang paling kanan sekali. Yang ni, ini adalah yang paling latest. Jadi ini adalah minggu ni punya. Ini minggu ni punya market. Dan daily, satu candlestick mewakili satu hari. H4, satu batang candlestick ni mewakili 4 jam. Dan H1, satu batang candlestick mewakili 1 jam. M30, satu candlestick mewakili 30 minit. M15, satu candlestick mewakili 15 minit. M5, satu candlestick mewakili 5 minit. Dan M1, satu candlestick mewakili 1 minit. Dan kalau kita lihat dekat sini, itulah kita punya cara nak melihat market. Okey, siapa yang faham tentang apa baru saya terangkan? Sebagai contoh, saya nak tanya sikit audience kita malam ni. Kalau kita lihat dekat sini, banyak candlestick yang merah. Apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab apa maksud candlestick banyak warna merah? USD tengah kuat. Ya, betul. So USD tengah kuat maksudnya harga akan menurun lagi. Itulah maksud orang kata candlestick ni lah. Kalau merah tu maksud dia makin kuat. Itu sahaja. So kita lihat lagi kita punya pergerakan. Okey, semua faham Kalau semua faham, kita teruskan lagi tentang kita punya basic. Ni baru nak masuk basic ni. Tadi common knowledge. Ni baru nak masuk basic. Okey, so semua faham Boleh tak saya masuk basic terus? Ni benda yang exciting sikit bagi saya kan sebab benda ni sangat critical untuk malam ni punya kelas. Boleh ke minta respon sikit? Yang lain. Alah, tak semangat pula tiba-tiba ni. Mana semangat-semangat tadi tu? Alright, cantik. Jalan. Okey, cantik. Jadi, kita teruskan. Sekarang ni, mengenali sifat forex sebenar. Okey, sifat ni adalah cara kita mengenal pasti market tu nak naik atau turun. Jadi, yang paling penting bila kita nak tahu market tu nak naik atau turun, apa yang paling penting? Paling penting adalah kita melukis juga dengan apa saya explain ni. So yang pertama sekali kita nak faham rupa bentuk sebenar forex. Nampak ni online market ataupun forex. Pertama kita nak tahu iaitu uptrend dan nombor dua adalah downtrend sebagai contoh. Uptrend dan downtrend. Sebagai contoh nombor satu, bila uptrend. Dia ada dua sahaja pergerakan yang penting. Kita cerita pasal uptrend dahulu. So dalam forex, dia ada uptrend dan uptrend ni kita nak penting dia adalah dipanggil sebagai paras tertinggi. Nampak tu? Paras tertinggi dan paras tertinggi. Itu pergerakan, maksudnya kita nak faham lah macam mana terjadinya uptrend. So kita tengok paras tertinggi dulu. Harga ataupun trading forex, dia tak boleh naik macam roket. Itu paling penting kita nak faham. Dia kena naik macam tangga. Maksudnya dia naik macam ni, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Itu cara kita nak faham pergerakan market. Dia gerak macam tangga. Dia tak boleh naik macam roket. Jadi, pertama sekali pergerakan, contoh ini adalah market Euro USD. Euro/USD sebagai contoh. So kalau uptrend maksudnya euro tengah kuat.
Kalau tengah downtrend, kita tahu USD tengah kuat. Itu sahaja yang kita perlu ambil tahu dahulu. Dan nombor 2, kita lihat dekat sini. Market meningkat naik kan. Dekat sini, harga naik. Okay. Bila harga naik, dia tak boleh naik terus. Dia perlu turun sedikit, turun sikit. Dia dah capai dan menjadi paras tertinggi. Nampak tu, paras tertinggi. Jadi bila paras tertinggi terjadi, dia akan membuat harga tertinggi lah. Dia akan jadi satu paras tinggi lah. Itu tanda paras dia. Dan bila harga dapat melepasi paras tertinggi itu, itulah terjadinya uptrend. Dia bila lepas paras tertinggi sahaja. Paras tertinggi ataupun dalam bahasa orang putih dia dipanggil sebagai resistance. Saya tulis sikit. Resistance. Itulah maksud dia. Dan bila kita lihat dekat sini, dia jatuh balik. Dia jatuh dan bila dia melepasi lagi sekali, maksudnya uptrend tu masih lagi kuat. Senang cerita, uptrend terjadi apabila dia melepasi paras tertinggi sahaja. Itulah kejadiannya uptrend itu. Terjadinya uptrend, kejadian pula. Terjadinya uptrend bila melepasi paras tertinggi. Manakala bila downtrend pula, kita perlu fokus pada harga terendah dia pula. Bila harga dapat melepasi paras terendah, nampak tu, dia turun, naik dan dia turun, dia lepas, naik dan dia turun, dia lepas, maksudnya dia menjadi downtrend. Iaitu bila dia dapat melepasi, nampak tu, harga turun, lepas saja dia punya paras terendah, dia terjadinya downtrend. Senang cerita, uptrend dia lepas paras tertinggi, downtrend dia lepas paras terendah sahaja. Dan bila dia lepas lagi sekali paras terendah, dia menjadi downtrend yang lebih kuat. Jadi, paras terendah kalau dalam bahasa orang putih dia dipanggil sebagai support. Itulah dinama bahasa orang putih lah, support ataupun sokongan. So, paras terendah bila dapat dilepasi, dijadinya downtrend. Uptrend terjadi bila dapat melepasi paras tertinggi sahaja. Faham ke dengan apa yang baru saya jelaskan tadi? Kalau faham, kita teruskan lagi. Kalau tak faham, saya ulang balik. Bagi faham betul-betul malam ni. Saya kurang faham. Okey. Apa yang Abang Nasrid tak berapa faham tu? Cuba bagi tahu. Senang cerita. Bila harga dapat lepas paras tertinggi, nampak tu paras tertinggi, barulah jadinya uptrend. Nampak tu? So naik, dia lepas paras tertinggi. Katakanlah ni petrol kan, RON 95. RON 95 sekarang RM1. Saya tak ingat lah, dah lama tak isi minyak kan. Katakanlah RM2. RM2. Bila di sini saya bulatkan tu adalah paras RM2. Dia lepas saja jadi RM2 contoh RM2 bermaksud dia dah jadi uptrend. So dia akan keep on going up. Dia akan jadi RM2.20, RM2.30. Itulah maksud uptrend. Kalau contohnya downtrend pula, katakanlah harga minyak tadi RM2 juga. So tiba-tiba kerajaan baik dan pemurah hati menurunkan harga melepasi paras RM2 tu. So dia jadi RM1.9. Itulah dia jadinya downtrend. Faham tak Abang Nasrid? Faham ke? Kalau faham, kita teruskan lagi. Kalau tak faham, saya ulang lagi sekali. Bagi betul-betul faham. Okey, faham. Alright. Jadi kalau faham, kita teruskan lagi kita punya kelas. Teruskan lagi, kita clearkan dulu sini. Dan kita teruskan dengan... Okey, yes. Ini yang paling penting dan kritikal. Sekarang ni saya minta jasa baik ataupun budi bicara kita punya audience malam ni. Pastikan bagi fokus 100% untuk apa yang saya akan cerita sekarang. Sebab dapat benda ni memang senang bab trading akan datang. Sebagai contoh, kita ada ini dipanggil sebagai mengenal sifat forex. Sebagai contoh, impulsive corrective wave retracement, nama dia.
Sebagai contoh, nama pertama impulsive, corrective, wave, retracement. Nama agak panjang tapi kita guna singkatan dia ICWR. Ini adalah pergerakan sebenar market. Dan bila kita faham pergerakan marketnya sebenar, barulah orang kata bolehlah cetak duit dan USD. So, siapa dah ready dengan untuk menerima ilmu ICWR ni? Siapa dah ready? Kalau dah ready, bagi tahu je. Saya harap semua ready dan buku pun dah terbuka luas untuk kita start ICWR ni. Okey. Okey, tengok sikit mana geng-geng yang dah ready tu. Ready. Oh, ramai ready. Thank you, thank you. Jadi kita mulakan dengan kita punya penerangan tentang ICWR. Sebagai contoh, kita lihat dekat sini adalah pergerakan uptrend yang berlaku. Macam mana kita tahu itu uptrend? Perhatikan apa saya buat dengan line warna hijau ni. Lihat di sini adalah paras-paras tertinggi ataupun resistance. Nampak tu? Paras tertinggi. Paras tertinggi dan paras tertinggi. Siapa setuju itu semua paras tertinggi? Siapa setuju? Setuju. Okey. Bila itu paras tertinggi, harga bila dapat melepasi, saya ambil color apa lah, color biru jugalah. So bila harga dapat melepasi paras tertinggi tu, dia menjadi pergerakan dipanggil sebagai impulsif. Nampak tu? Nampak dia jadi warna biru. So bila harga dapat melepasi paras tertinggi, dia menjadi impulsif. Pergerakan yang kita tengok dekat sini, pergerakan daripada sini, sini dan sini, nombor 1 dan nombor 2 ni, dia jadi warna biru, betul? Pergerakan itu dipanggil sebagai impulsif. Nampak tu? Impulsif. Dan pergerakan itu dipanggil impulsif dan pergerakan itu dipanggil lagi impulsif. So bila impulsif tu ke atas bermaksud GBP USD ataupun pound tengah menguat, dia tengah naik tu. So bila berlakunya pergerakan impulsif ke atas bermaksud GPS, inilah GPS kita. Impulsif ni ibarat GPS ataupun Waze kita lah, GPS. Bila kita punya GPS ni tunjuk nak ke atas, maksudnya dia tengah strong lah nak naik. So kita follow je. Inilah yang saya cakap tadi, penunjuk dia. Dan apabila setiap kali impulsif ke atas, kita buy. Impulsif ke atas, kita buy. Umpama di sini sebagai KL. Contohnya ini KL. Contoh ni KL KL. Sini Pulau Pinang, PP. Kan saya tulis PP. Jadi yang impulsif ni, yang biru ni adalah dia punya highway. Okey. Katakanlah kita dah sampai dekat arena Perak, contoh. Tapi nak isi minyak, takkanlah nak patah balik ke KL, betul? Takkan nak patah balik ke KL. So, dia akan masuk ke RNR ataupun dipanggil korektif. Korektif ni adalah ibarat RNR, dia berehat sebentar. Barulah dia teruskan perjalanan. Jadi di RNR ataupun korektif kita ni adalah tempat kita nak buy kalau tengah naik. Sebab tu bila impulsif ke atas, I tu saya letak impulsif Bila impulsif ke atas kita nak buy. Kita nak buy dekat RNR tu lah ataupun korektif. Faham tak dengan apa yang saya bagi tahu ni? Jadi bila kita lihat dekat sini impulsif dia ke atas, maksudnya harga nak naik. Kalau impulsif dia ke bawah, macam mana pula? Okey, saya cerita serba sedikit. Sebagai contoh, kita lihat dekat sini. Bila harga dapat lepas, lepas atas. Cikgu, sekali lagi boleh tak part kita nak buy? Okey, boleh. Sebelum tu, nampak tak? Alah, line biru pula. Kita ambil hijau balik. Harga naik dan naik. Okey, kita lihat dekat sini. Dia menaik sebab dia melepasi paras tertinggi sini, lepas dan lepas. Maksudnya
uptrend lah ataupun impulsif ke atas sampailah dekat sini. Nampak tu yang saya buat tanda ni, tanda seru ni. Sampai dekat situ harga tak melepas ke atas. Jadi dia terlepas ke bawah pula. Nampak tu? Bila dia lepas ke bawah, bermaksud impulsif dia ke bawah pula. Nampak tu? Dah mula pemecahan harga ke bawah, impulsif dia ke bawah. So impulsif dia down pula. Dia ada dua, impulsif up ataupun dia ada impulsif down. Itulah pergerakan market punya sifat dia. Jadi, bila kita nak buy dan sell, saya akan cerita sedikit tentang formula dia. So, siapa dah ready untuk formula buy atau sell? Sebelum tu, nak tahu pula, faham tak pasal impulsif ni? Itu saya nak tahu dulu. Yang paling penting, kita nak faham impulsif tu dahulu. Impulsif tu yang kita kena tahu, dia nak naik ke dia nak turun. Apa sebab terjadinya impulsif ke atas? Dia lepas paras tertinggi. Ulang balik. Impulsif terjadi, kalau impulsif dia ke atas, terjadi, I dia ke atas, terjadi bila dapat lepas paras tertinggi. Kalau impulsif dia ke bawah, maksudnya dia melepasi paras terendah. Itulah maksud dia. Jadi kalau kita nak buy atau sell, kita jangan beli, kita tunggu dia masuk dulu R&R tu, maksudnya dia turun dulu. Masa dah keluar impulsif tu, kita jangan beli dekat atas. Kita tunggulah dia turun sikit, bagi harga diskaun. Itulah maksud dia harga diskaun. Kita beli lumrah manusia, kalau nak beli barang, semua mesti pada harga diskaun. So takkanlah kita nak beli pada harga mahal. Tunggu dia turun sikit. Kita tahu dah ada impulsif dah keluar. Impulsif dah ada ni. Tapi janganlah beli terus. Tunggu dia jadi korektif ataupun memberi harga diskaun. Ataupun masuk R&R. So impulsif ni ibarat highway kita. Yang merah korektif ni adalah R&R untuk kita masuk ataupun mengisi peluang lah, mencari peluang untuk masuk dalam market. Okey, faham ke dengan apa yang baru saya jelaskan tadi? Panjang lebar ni pasal ICWR ni. Faham ke Akish tentang bagaimana nak buy? Kau faham ke? Clear? Okey, jadi semua clear Saya anggap semua clear. Saya tunjuk sikit saya punya graf. Tunjuk sikit graf sebab kita nak masuk lebih sikit pasal dekat graf kita. Kita lihat di sini, kita tengok chart kita di sini. Okey, ini graf kita punya chart GBP USD. Kita contoh sekarang kita ambil 1 jam. Maksudnya satu candlestick ni yang merah ni setiap ataupun hijau ni mewakili 1 jam. Jadi kita lihat dekat sini bila semua 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kita tengok dekat sini, kalau nak tahu impulsif dia ke mana, kita lihat pada line chart, tengok line dia warna hijau ni. So lekuk-lekuk dia ada lekuk macam ni, dia ada lekuk macam ni. Lekuk macam ni bermaksud harga terendah. Yang lekuk V terbalik pula adalah harga tertinggi. Jadi kita lihat dekat sini paling simple kita nak tengok. Tengok paling kanan dulu. Kita tengok yang warna ni. Kita ambil kalau apa ambil putih lah. Okey. Kita tengok dekat sini. Di sini adalah harga terendah. Nampak tu? So bila itu harga terendah, dari sini sampai sini apa pergerakan? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Apa pergerakan yang terjadi di sini? Apa pergerakan tu? Minta sikit audience kita kalau dah faham kan, nak tahu juga. Dia melepasi paras terendah di sini yang saya bulatkan tu. Apa terjadi sekarang? Yes, dia impulsif. Maksudnya pergerakan ini adalah impulsif down. So dia nak pergi Johor. Dia nak pergi Johor. So selepas tu impulsif, yang naik ni apa? Yang naik ni apa? Siapa boleh beritahu? Ni pasif, ni apa? Naik sikit ni. Korektif. Yes, itulah korektif. So bila di situ korektif, ni pasif, nampak tu, dia lepas paras terendah. Lepas tu dia korektif.
bermaksud, apa maksud dia? Lepas saja korektif, apa yang berlaku? Dia tengah isi minyak, betul. Okey, mana yang lain ni semua faham tak faham ni? Tak ramai pun nak reply ni. So bila dia korektif, dia impulsif lagi sekali. Alamak, warna merah pula. Dia akan impulsif lagi sekali. So impulsif ni menunjukkan dia nak naik atau turun. Teruskan perjalanan. Betul tu. Jadi kita lihat sekarang. Tengok pada pair lain. Contohnya kita buka, kita bagi happy-happy sikit kan. Tunjuk sikit. Okay, kita buka UJ lah. UJ menarik ni. Kita buka UJ. Sekarang ni siapa boleh bagi tahu kalau dekat H1 ni apa pergerakan yang tengah berlaku? Apa yang tengah berlaku sekarang? Kalau kita nak trade, kita melihat yang paling kanan dahulu. Sekarang ni currency ni USD/JPY. So currency dia market tengah, apa yang tengah kuat ni? Hijau banyak kan? So maksudnya apa? USD ke JPY. USD tengah kuat sebab hijau tu USD depan dia. Depan dia USD. Nampak tu? Yes, USD JPY. So bila USD tengah kuat, kita buy lah. Itu je. So kita nampak sini impulsif. Nampak tu impulsif. Ni pun impulsif. So ini korektif. Lepas tu impulsif lagi sekali. So kita boleh buy lah kejap lagi. Itu sahaja dalam trading. Tak susah kalau kita faham tentang impulsif ni. Kita kena faham market tu nak ke mana. So sekarang ni saya tunjuk. Ini adalah harga tertinggi. Saya tunjuk ni. Ni yang saya bulatkan ni harga tertinggi. Jadi ni pergerakan ni apa? Ini pergerakan apa? Siapa boleh bagi tahu? Apakah pergerakan ini? Itu adalah impulsif. Ya betul. Selepas impulsif terjadi apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Selepas impulsif terjadinya korektif. Yes, mantap. Betul tu. Terjadinya korektif. Selepas korektif terjadinya apa? Come on. Selepas itu terjadinya impulsif lagi sekali. Betul tu. So dia nak naik. So next week. Next week dia nak naik. Dia nak turun dulu sikit baru dia nak naik. Kalau macam ni kita tengok satu candlestick ni satu hari. Kalau dia turun pun mungkin 2 hari dia turun. Dan sepanjang-panjang selepas tu dia akan naik 3 atau 4 hari akan datang. Itulah cara kita nak memahami pergerakan market. Dan itulah tentang basic forex yang perlu kita faham. Kan? Kalau dapat faham ni dah boleh trade dah. Cuma nak kena tahu kat mana kita nak buy atau sell yang paling cantik. Okey, boleh semua? Semua faham Kalau faham cakap faham. Kalau faham, kalau tak ada apa, saya buka pada sesi soal dan jawab pula. Sebab kita dah habis basic ni. Sebab kalau masuk lagi, memang dah RAM kita pun tersekat ni kan. Sebab untuk belajar forex, bukan dalam masa 1 hari. At least, kalau bagi saya lah, betul-betul fokus, kena dedicate 1 bulan. Kalau 1 bulan, paling minimum lah. Sebab kita pergi sekolah pun, belajar matematik pun, dekat-dekat hampir berbulan juga. Untuk 1 tahun tu kan, katalah darjah 6 pun ataupun tingkatan 5 pun kita nak belajar pun hampir 1 tahun. Jadi untuk kita masuk bab financial market ni untuk dalam masa 1 hari, dalam 1 jam memang tak dapat lah. Cuma kita bagi paling simple. Saya jelaskan secara simple dan senang. Okey, faham Okey, saya buka pada sesi soal dan jawab. So far faham cikgu, just kena, ya betul, kena backtest. Saya buka pada sesi soal jawab. Kalau ada soalan, boleh ajukan soalan pada saya pada malam ini supaya sama-sama kita faham dan boleh clear apa-apa masalah yang terganggu pada kita punya fikiran pada malam ini.
Mana tahu ada tadi nak tanya tak sempat ke kan? Boleh tanya, boleh tanya. Okay, ada soalan ke? Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Mana tahu ada soalan, tapi selalunya time-time ni tak ada soalan. Dia akan lebih banyak, nantilah tengok balik. Sebab dah masuk ilmu yang agak orang kata complicated lah juga kan. Kena banyak backtest dan kena tengok ulang semula. Setakat ni tak ada. Alright. Jadi kalau tak ada apa, boleh sahaja nanti kalau ada soalan, boleh sahaja tanya dalam grup. Okey, sebelum tu ada juga soalan. Impulsive corrective ni sama untuk semua time frame ke cikgu? Ya, semua sama. TF yang sesuai untuk entry, untuk kurangkan risiko floating. Okey, untuk mengurangkan risiko floating ni kita kena faham pasal trend tu kuat tak kuat. Yang pertama. Nombor dua adalah lebih kepada kita punya entry point, kalau boleh H1 sahaja paling kecil. Pendapat saya H1 sahaja paling kecil sebab lebih kurangkan risiko. Lagi confirm daripada time frame yang kecil-kecil. Sebab time frame kecil-kecil 15 minit, 5 minit adalah sangat tak stabil. Hanya gunakan H1. Okay, so sebagai contoh sekarang ni, kalau tak ada apa-apa soalan, dah trigger Okay, cantik. Kalau tak ada apa-apa soalan, nanti kalau boleh, kalau ada soalan ke ataupun dah tiba-tiba esok ada soalan lepas tengah backtest, boleh sahaja tulis dalam grup, sama ada grup Brotherhood of Traders ataupun grup Traders Republic, iaitu di chapter 1 atau